Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ialah Muhammad Amril Afif Ajmal bin Zulkifli, KID 220604022. Secara amnya, keluarga didefinisikan sebagai unit kecil dalam sesebuah masyarakat dan unit terkecil dalam sesebuah negara. Namun, impak negatif dan positif sesebuah masyarakat dan negara semuanya bermula daripada institusi kekeluargaan. Perkahwinan dalam agama Islam. Pengertian keluarga. Keluarga dari segi bahasa ialah kelompok individu yang mempunyai hubungan rapat dengan lelaki tertentu. Dari segi istilah, keluarga dalam sistem Islam ialah satu sel atau kelompok yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak lelaki, anak perempuan serta cucu-cucu. Keluarga merupakan tiang asas bagi masyarakat. Jika individu merupakan batu bata yang paling penting dalam pembentukan masyarakat, keluarga pula merupakan sel yang paling penting untuk menghidupkan asas tersebut. Individu merupakan satu juzuk daripada keluarga yang mengambil ciri-ciri istimewa keluarga tersebut. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Maksudnya, mereka berkembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang sebahagiannya berasal daripada sebahagian yang lain. Surah Al-Imran ayat yang ke-34. Menurut Islam, perkahwinan ini bermaksud akad yang menghalalkan persetubuhan di antara lelaki dan perempuan mengikut hukum syarak. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, yang bermaksud, dan kawinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Surah Al-An-Nur ayat yang ke-32. Islam amat mengambil peran terhadap institusi kekeluargaan. Ini dapat dilihat melalui undang-undang dan syariat yang dibuat oleh Islam untuk menyusun institusi sebuah kekeluargaan. Berikut adalah sebahagian daripada contoh yang boleh dipaparkan. Perintah supaya berkahwin. Perintah ini dilakukan untuk membentuk institusi kekeluargaan kerana keluarga tidak akan wujud tanpa perkahwinan. Setiap hubungan seks yang berlaku di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan adalah zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat ke-30. Sesungguhnya bahagianya rumah tangga, lahirnya anak yang baik dan cerdik serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan suami isteri yang baik. Pemilihan itu mestilah dilakukan dengan penuh rasa sedar, tidak dipengaruhi oleh perasaan yang bergolak atau keinginan untuk memperoleh maslahat tertentu yang bersifat sementara. Pemilihan itu mestilah berasaskan dasar yang kukuh dan akan bertambah kukuh dari semasa ke semasa. Akad nikah memberikan kesan yang besar, kekal untuk satu tempoh yang panjang serta dipenuhi dengan tanggungjawab. Oleh itu, kedua-dua calon, suami dan isteri, mestilah mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum akad dijalankan. Ini supaya setelah akad dijalankan, kedua-duanya akan melangkah dengan yakin bahawa segala sifat-sifat dan kelengkapan yang ada akan membolehkannya mencapai matlamat perkahwinan, dan dia yakin dengan masa depan perkahwinan. Langkah-langkah itu ialah, yang pertama, mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Apa itu mencari sifat yang dituntut pada dua pasangan ini? Ini bermaksud, Islam telah menggariskan sifat yang perlu ada pada calon pengantin, perempuan maupun lelaki. Seseorang yang ingin berkahwin mestilah mencari suami atau isteri yang bersifat berikut. Apa yang perlu ada bagi calon suami dan isteri sebelum perkahwinan? Agama yang sahih dan akhlak yang mantap.
Lelaki yang bakal berkahwin mestilah beragama dan mempunyai akhlak yang baik. Bakal isteri juga perlu beragama dan mempunyai akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, "Iza hataba ilaikum man tardawna dinahu wa hulqah fazawijhuhu illa taf'alu takun fitnatu fil ard wa fasadun arid." Yang bermaksud, apabila orang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang kepada kamu, hendaklah kamu kahwinkannya. Jika kamu tidak berbuat demikian, niscaya akan berlaku fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Kita masuk pula kepada hukum berkahwin. Hukum berkahwin ini terbahagi kepada 5. Yang pertama, harus, iaitu tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Yang kedua, sunat, mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu membayar nafkah zahir dan juga batin. Yang ketiga, wajib, bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Yang keempat, makruh, mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah untuk pasangan seperti menghidup mati, pucuk atau berpenyakit. Dan yang terakhir sekali iaitu haram. Haram ini bertujuan untuk menzalimi dan memudaratkan. Hukum-hukum ini bergantung kepada setiap individu. Kita masuk pula kepada kenapa perkahwinan ini disyariatkan di dalam Islam. Kerana perkahwinan mempunyai banyak faedah dan hikmah, antaranya yang pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat di atas mengibaratkan suami isteri sebagai pakaian bagi pasangannya kerana masing-masing saling melindungi pasangannya. Kita masuk ke yang keempat. Apa hikmah perkahwinan ini disyariatkan? Menjaga akhlak daripada runtuh dan rosak. Ini bagi memelihara seseorang individu itu. Apabila berkahwin, dia akan menjaga akhlaknya dari segi dalaman dan juga luaran. Dan akhir sekali, menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan keturunan manusia. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengasihani lagi maha merahmati manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz bin Fauzan, KID 220604019. Nikah dalam bahasa Arab disebut adalah zawaju, yang maksud dari segi bahasa ialah bergandeng, bercampur dan bergaul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah As-Saffat ayat 22 yang berbunyi, dikatakan kepada para malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim dan gandingan-gandingan mereka, iaitu syaitan-syaitan. Segi istilah syarak pula ialah akad yang mengharuskan suami dan isteri untuk melakukan ijtima', iaitu berseronok-seronok atau bersetubuh dengan cara yang syar'i. Nikah mempunyai 5 rukun. Yang pertama, sirat. Yang kedua, isteri. Yang ketiga, suami. Yang keempat, wali. Dan yang terakhir sekali ialah 2 orang saksi. Apa yang kita boleh kaitkan dengan sirat? Sirat ini ialah bermaksud lafaz ijab dan kabul. Lafaz ijab adalah daripada wali, seperti dia berkata, aku nikahkan engkau, atau aku nikahkan engkau dengan anak perempuan aku. Lafaz kabul pula ialah daripada pengantin lelaki, seperti dia berkata, aku terima nikahnya, atau aku terima nikah anak perempuan engkau. Jadi kita bagi kepada rukun yang kedua, iaitu perempuan yang akan berkahwin. Perempuan yang akan berkahwin disyariatkan beberapa perkara yang menjadikan sesuatu perkahwinan itu sah. Syarat-syarat tersebut ialah, yang pertama, tidak mempunyai halangan-halangan untuk berkahwin, seperti yang disebut ketika membicarakan mengenai perempuan-perempuan yang haram dikahwini dan dipinang. Yang kedua pula ialah ditentukan. Jika wali berkata kepada pengantin lelaki,
aku nikahkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuanku, maka tidak sah akadnya, kerana dia tidak menentukan anaknya yang mana satu yang akan dikahwini. Dan yang ketiga pula ialah tidak dalam ihram haji atau umrah. Rukun ketiga pula ialah lelaki yang akan berkahwin. Syarat-syarat bagi lelaki yang akan berkahwin ialah: yang pertama, bukan mahram kepada perempuan yang ingin dikahwini. Yang kedua pula ialah lelaki tertentu. Jika wali berkata, aku kahwinkan anak perempuan aku dengan salah seorang daripada kamu berdua, maka perkahwinan tersebut tidak sah, kerana tidak ditentukan lelaki mana yang akan dikahwini. Dan yang ketiga pula ialah tidak berada dalam ihram dan haji atau umrah. Rukun keempat iaitu wali atau waliyah. Al-wilayah dari segi bahasa bermaksud kasih sayang dan pertolongan. Firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Ma'idah ayat 56 yang berbunyi, dan sesiapa yang menjadikan Allah, Rasul-Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali, iaitu penolongnya, maka dapatlah dia kemenangan, kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap menang. Pergi kepada rukun yang kelima, iaitu dua orang saksi. Walaupun akad nikah sama dengan akad-akad yang lain yang mensyaratkan keredaan, ijab dan kabul, tetapi Islam memuliakan akad nikah. Islam menjadikan sebahagian daripada agama yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dengan mewajibkan kehadiran sekurang-kurangnya dua orang saksi untuk menyaksikan akad nikah tersebut, di samping meletakkan beberapa syarat saksi yang melayakkan untuknya menjadi saksi. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak sah perkahwinan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil, iaitu tidak fasik. Maka mana perkahwinan yang selain daripada itu adalah batal. Akad nikah. Akad nikah mempunyai beberapa perkara sunat yang patut dilakukan untuk memulakan akad tersebut. Antaranya ialah yang pertama, khutbah nikah. Khutbah nikah sebelum akad nikah diadakan. Khutbah disunatkan bagi pihak suami atau wakilnya. Yang kedua pula ialah mendoakan kebaikan untuk kedua-dua pengantin. Sunat mendoakan kebaikan untuk pengantin ketika majlis perkahwinan. Yang ketiga pula ialah menghebahkan akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan memukul gendang. Apa maksudnya ialah akad nikah sunat diberitahu kepada orang ramai supaya mereka boleh berkumpul di majlis tersebut. Merahsiakan benda perkara tersebut ialah makruh. Yang keempat pula ialah membaca doa semasa melakukan persetubuhan. Suami disunatkan membaca doa semasa bersetubuh dengan isterinya atau sewaktu berazam untuk bersetubuh. Yang terakhir pula ialah mengadakan walimah. Apa itu walimah? Walimah ialah kenduri kahwin. Mengadakan kenduri kahwin adalah sunat. Maksud walimah di sini ialah walimah berasal daripada perkataan al-walmu, bermaksud perjumpaan. Dinamakan walimah kerana kedua-dua pengantin bertemu. Walimah ialah sunat muakkad. Tarikh mas kahwin. Mas kahwin ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya disebabkan berlakunya akad nikah. Sebab dinamakan mas kahwin ialah sebagai lambang kebenaran atau keinginan untuk seseorang itu berkahwin. Mas kahwin menjadi wajib ke atas suami. Sebaik saja akad nikah itu berlaku, sama ada mas kahwin itu disebut dalam akad dalam kadar tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzaan bin Muhammad Noor, KID 220604034. Hari ini saya ingin menerangkan di bawah tajuk perkahwinan, iaitu perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini ini terbahagi kepada dua. Antaranya ialah haram selamanya dan haram sementara. Haram selamanya adalah bermaksud perempuan yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki untuk selamanya dalam apa keadaan. Haram disebabkan keturunan, hubungan perkahwinan dan faktor penyusuan. Contoh keturunan itu adalah
lelaki itu mempunyai pertian darah antara keluarga-keluarga mereka. Perempuan adalah wanita yang termasuk dalam kategori haram dikahwini secara muakkad, iaitu berwaktu. Seterusnya ialah haram sementara. Haram sementara ialah sekiranya seorang lelaki berkahwin dengan perempuan, maka adik-beradik isterinya sama ada bukan mahram bagi lelaki tersebut. Ini membawa maksud kakak ipar atau adik ipar perempuan adalah wanita-wanita yang termasuk dalam kategori haram dikahwini secara muakkad, iaitu berwaktu. Sebagai contoh ialah seorang lelaki tidak boleh mengahwini adik-beradik perempuan sekaligus, tetapi jika bekas isterinya sudah meninggal atau telah diceraikan, lelaki tersebut baru boleh mengahwini saudara perempuannya. Keluarga bahagia ni adalah impian semua orang. Tetapi untuk melahirkan keluarga bahagia ni, kita perlu memainkan peranan penting, mahupun suami, isteri ataupun anak-anak. Antara peranan suami dalam keluarga ialah suami itu perlu memberikan nafkah kepada anak-anak dan isteri, mahupun tempat tinggal, pakaian ataupun makanan. Selain itu juga, suami perlu berlaku adil dalam melahirkan keluarga yang lebih bahagia, seperti adil dalam memberi sesuatu. Selain itu, suami juga perlu bercakap dengan lemah lembut antara suami dan isteri mahupun isteri dan suami, kerana dengan perkataan yang lembut ataupun tidak menggunakan bahasa yang kesat akan menambahkan lagi rasa cinta antara keluarga dan hidup lebih bahagia. Terusnya ialah peranan isteri. Isteri juga memainkan peranan yang amat penting untuk melahirkan keluarga bahagia. Antaranya ialah isteri perlu menjaga suami dan anak-anak, seperti memasak, menjaga aib keluarga dan sebagainya lah. Seterusnya ialah peranan isteri. Isteri juga memainkan peranan yang besar untuk melahirkan keluarga yang lebih stabil. Antara peranan isteri yang boleh kita simpulkan ialah isteri perlu mentaati segala perintah suami selagi tidak mencanggah kepada agama. Seterusnya ialah isteri perlu meminta izin apabila membuat segala keputusan, mahupun keluar ataupun ingin berjumpa rakan-rakan dan sebagainya. Isteri juga perlu menjaga aib suami ketika suami tiada di rumah. Contohnya, isteri tidak perlu menceritakan kelemahan suami di halayak ramai ataupun orang lain. Apakah peranan anak dalam keluarga yang boleh kita simpulkan? Antara peranan anak ialah anak perlu menghormati kedua ibu bapa mereka, kerana betapa besarnya jasa mereka terhadap kita kerana menjaga kita dari kecil. Yang kedua ialah anak-anak perlu membahagiakan mereka mahupun dari segi kewangan ataupun kejayaan dalam peperiksaan. Akhir sekali ialah anak-anak perlu sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa agar mereka terus diberkati Allah dan kesihatan mereka sentiasa terjamin dan sebagainya. Sekian daripada kumpulan kami menceritakan dan berkongsi berkaitan perkahwinan di dalam Islam. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada diri kami sendiri. Terima kasih Daun Kadi. Ada masa kita jumpa lagi. Wassalam.